Okey, tadi kita dah faham dah apa maksud kecerunan. So, nak cari nilai kecerunan, kena buat pembezaan. dy dx ataupun f prime x, gantikan x tu dengan nilai dan dapatlah kecerunannya. Okey, sekarang kesinambungan daripada kecerunan tu, kita boleh cari persamaan tangent, persamaan garis tangent dan persamaan garis normal. Persamaan garis tangent dan persamaan garis normal. Okey, cikgu fahamkan dulu, nak fahamkan dekat awak. Okey. Yang ni awak salin lah ni. Okey, awak salin tajuk dia ni, seterusnya dah lukiskan garis ni. Yang ni pun awak lukis gambar rajah ni. Okey, apa maksud dia? Katakan ada di atas satu paksi, apabila kita kira kecerunan dan kita lukis graf dia, katakan ada satu garis lengkung. Okey, satu garis lengkung, garis purple tu. Okey, ini cikgu kata garis biru ni, dia nama dia tangent. Sebab apa? Apabila dia sentuh pada lengkung dan kena satu titik di situ, ini nama dia garis tangent. Kena tahu mana garis tangent, mana garis normal. Garis normal adalah garis hijau. Dia 9. Katakan ni garis tangent, dia 90 darjah. 90 darjah kepada garis tangent. Sudut tegak itu, ini adalah garis normal. So, yang hijau ni adalah garis normal. Kenapa? Sebab dia 90 darjah. Okey, 90 darjah kepada garis tangent. Okey, boleh Jadi, yang cikgu nak next, awak lukis benda ni, awak take note. Mana garis tangent, yang biru garis tangent, yang hijau garis normal. Okey. Sebenarnya kita nak belajar persamaan garis tangent dan persamaan garis normal. Awak dah belajar tingkatan 4 persamaan garis lurus. Ni semua dah tahu kan? Masih ingat lah ni. Okey. Kalau cikgu guna persamaan ni lah, formula ni. Yang sama kita belajar form 4. Nak membentuk garis lurus, kan kena guna y tolak y1 sama dengan m, x tolak x1. Okey, ni dah pernah belajar tingkatan 4. Tetapi, apa yang dia ubah pada persamaan garis ni, nama dia persamaan garis tangent persamaan garis tangent. Okey, persamaan garis tangent dia buat macam ni. Y masih sama, tetapi dia guna istilah, dia tak guna y1. Dia guna, contoh ambil titik ni. Okey, titik ni persamaan asal kan ni x, y kan? Yang sebelum ni kita belajar form 4. Tapi kalau cikgu lebih suka guna persamaan asal lah. Okey, persamaan yang asal yang cikgu tik kan ni, sama je. Okey, tapi cikgu nak terang lah macam mana dia dapat formula ni. Dia dari segi istilah saja yang berbeza. Okey, y tolak y sama. Y1 kenapa dia guna FA? Sebab dia bagi contoh. Kalau katakan titik tu A dengan FA. Okey, dia ambil y dia, sebab tu dia ambil FA. Okey. M tu kenapa dapat F prime? Okey, kan kecerunan kan kena buat dy dx. Sebab tu katakan dia persamaan dia F. So dy dx dia adalah F prime A. A tu titik pada titik tu lah. Titik ni, titik P tu. Okey. Ni X tolak X1. X1 kenapa dia ambil A? Sebab dia tengok daripada titik ni. X dia A, Y dia F A. Okey. Kalau tak nak daripada ni, sama je atas dengan bawah. Cuma atas tu dia menggunakan konsep, dia guna F prime. Tapi nak jelas, guna atas saja pun boleh. Okey, yang bawah ni pula adalah persamaan garis normal. Okey, persamaan garis normal. Apa beza tangent dengan normal? Okey. Kalau ni garis tangent dia, garis tangent kecerunan dia adalah M1. Tetapi kalau garis normal, nak dapatkan kecerunan dia, kita tak guna M1. Kita guna konsep M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Ni pernah belajar kan? Form 4 kan? Okey, jadi yang form 4 tu nama dia garis selari dan kecerunan garis selari dan
Kecurunan garis serenjang. Baru ingat. Kecurunan garis lari dia samalah macam garis tangen. M1. Kecurunan garis serenjang dia samalah dengan garis normal. Dia tak boleh guna M1, dia guna M2. Jadi nak dapatkan M2 adalah negatif 1 bahagikan dengan M1. Okey. Sebab itulah untuk yang ini dia guna Y tetap samalah. Y tolak Y1. Y1 dia samalah. Titik yang sama tadilah FA. Cuma dia beza dekat kecurunan. Kita dah belajar dah macam form 4 nak mencari persamaan garis serenjang. Samalah dengan persamaan garis normal ni. Dia tak guna M1. Dia tak guna FA. Dia guna ni. Negatif 1 per dia guna M2. Jadi nak dapatkan M2 adalah negatif 1 per M1. Negatif 1 per M1. Tapi dia M tu nak M kan ni. Kecerunan dia kan. Dia guna negatif 1 per M1. M1 tu kecerunan. So kecerunan dia guna istilah F prime A. Dia kena songsangkan dia. Darab X tolak A. Ni samalah. Okey. Kalau dululah cikgu selalu guna ni istilah baru ni KSSM. Kalau dulu cikgu guna ni lah. Y tolak Y1 boleh je guna persamaan ni. X tolak X1. Okey, ni adalah persamaan garis tangen. Persamaan garis tangen. Kalau persamaan garis normal, dia sama juga. Cuma dia kena guna, kalau tadi M1 ni kena guna M2. Okey. M2 ataupun kita tukar. M2 adalah 1 per M1. Songsang kepada dia. Okey. Ikut awak nak guna istilah apa-apa. Mana-mana pun sama. Jadi apa yang perlu awak salin. Cikgu nak awak salin tajuk dia. Kemudian. Cikgu padam. Yang poin-poin awak kena salin. Tapi yang mana penting tu nanti awak gunalah istilah awak tu sendiri ya. Okey. Yang ni awak salin. Yang ni cikgu nak awak lukis. Yang ni. Kena salin. Okey. Atau nak salin yang nak buat tambahan, nak guna formula ni pun boleh, tak ada masalah. Okey. Okey, sekarang cikgu tunjukkan contoh. Okey. Cari persamaan tangen dan persamaan normal bagi fungsi ni. Okey. Yang penting macam kita nak masuk form 4 tu nak kira persamaan garis lurus selari dengan serenjang kan, yang penting kan cari kecerunan dulu. Cari M1 dulu. Okey, sekarang ni cikgu dah ada contoh dah kat situ tapi cikgu terangkan, cikgu ajar balik macam mana dapat jawapan tu. Okey. Ni persamaan dia. Okey. Jadi macam mana nak cari kecerunan apabila diberi persamaan? Kalau F dia jadi F prime X lah. Kita buatlah pembezaan. 3X kuasa 2. Ni kena mahir lah pembezaan ni. 4X beza 5 dapat sifar. Okey, ni penting. Okey, inilah dy dx kita atau F prime. Kemudian kecerunan. Macam mana nak cari kecerunan? Dan kecerunan. Kecerunan mesti dalam bentuk nombor. Kita dah ada dah ni di F prime X tu adik-beradik kecerunan lah juga. Tetapi nak dapatkan nombor, kita tengok X, titik X tu dia bagi P kan 2 per 5. Berapa X dia? 2. So kita gantilah dengan 2. Nanti awak kira awak akan dapat kecerunan dia adalah negatif 1 per 4. Okey, negatif 1 per 4. Jadi macam mana persamaan? Persamaan garis, kita cari dulu persamaan garis tangen. Cikgu suka guna persamaan yang ni. Y tolak Y1 sama dengan M. X tolak X1. Mana-mana sama je. Kalau awak nak guna persamaan yang ini pun boleh. Okey, yang cikgu circlekan ni. Ini adalah persamaan garis tangen juga. Jadi istilah je. Yang mana awak faham, awak bolehlah tulis. Y tolak Y1. Tengok titik P tadi. Okey, titik P Y dia berapa? 5. Okey, 5. Kecerunan dia boleh ambil terus. Okey, persamaan tangen dia ambil kecerunan yang sama. X1 tadi tengok dekat titik P, X1 dia adalah 2. Okey, jadi
kita persamaan garis tangent. Okey. Sorry. Kecerunan cikgu ni salah kira ni. Sorry Kecerunan dia 4. Sorry salah kira. Kecerunan dia 4. So dekat sini 4. Sorry pada balik 4. Jadi kita cantikkanlah. Ini dapat 4x tolak 8. Persamaan banyak pula sama dengannya ya. Buat depan je, belakang je. Y kan dia mesti tinggalkan Y, persamaan kan. Yang lain semua pindah ke belakang. Negatif 8 tambah tu dapat negatif 3. Jadi inilah dia persamaan garis tangent. Y sama dengan 4x tolak 3. Persamaan garis lurus tangent. Apa yang kita buat? Yang penting cari kecerunan dulu. Okey, kena buat dy dx. Kemudian gantikan nilai x tu dengan titik pada P, x sahaja. Kemudian dah ada kecerunan. Kalau garis tangent, M tu ambil M asal. Okey, masukkan dekat ni lah. Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Cikgu guna formula ni sebab sebelum ni pengetahuan yang sedia ada kan. Awak pun dah ingat kan. Cuma M tu lah yang penting. M tu ambil terus daripada asal. Okey, itu persamaan garis tangent. Okey, sebab itulah jawapan dia dapat macam ni. Cikgu terang balik. Okey. Kemudian daripada yang tadi kita teruskan, kita nak mencari persamaan garis normal pula. Okey, persamaan garis normal, formula dia sama. Dia macam serenjang punya. Y tolak Y1. Y1 tadi samalah 5. Cuma kecerunan dia dia dapat daripada sini tau. M1 darab M2 sama dengan negatif 1. M1 yang asal tadi 4. Darab M2 sama dengan negatif 1. Jadi kecerunan 2. Yang normal dia mesti guna M2. Dia tak boleh guna yang asal. Jadi dia dapat negatif 1/4. Tulis kat bawah sikit lah. Y tolak Y1. M2 yang penting. Kalau kecerunan normal kena buat serenjang dia. X tolak 2 tadi kan. Dia dapat. Okey, ni boleh pindah sini. 4Y tolak 20. Dalam kurungan ni dapat negatif X. Ni dapat positif 2. So, macam 4Y sama dengan negatif X tambah 22. Okey. Nak macam ni pun boleh lah. Negatif 1/4X. Setiap satu tu bahagi dengan 4. Okey, nak tinggal macam ni boleh sebenarnya. Nak tinggal macam ni pun boleh. Tak kisah. Jadi inilah dia jawapan persamaan garis normal. Okey, daripada awak dah belajar. Cuma istilah dia, kalau yang tangent tu, nama dia persamaan, macam yang selari tu, persamaan garis tangent. Dan yang normal tu macam kita dah belajar tu, persamaan garis serenjang. Okey, itu sahajalah pembelajaran yang cikgu nak terangkan hari ini.